Saya buka dekat tu. Saya buka dekat sini. Okey, nampak soalan? Nampak soalan tak? Nampak, sir. Okey. Nampak, sir. Okey, soalan satu ni, ni chapter berapa soalan satu ni? Yang 1A ni. Okey, you dapat jumpa jawapan dia tak? Siapa yang tak jumpa langsung jawapan dia? Susah. Ya. Siapa tak jumpa langsung? Mana? Where is the chat Allah sesat pula. Okey, ada tak yang tak jumpa jawapan untuk soalan 1A? Ada tak? Boleh bagi respon dekat chat sekarang? Semua jumpa So, you rasa soalan ni senang ke susah ataupun sederhana saja? Tak dengar Boleh tahan, sir. Ya? Suara saya Soalan dengar boleh tak? tahan, sir. Soalan boleh tahan. Dengar, sir. Okey, soalan ni memang sengaja buat bagi boleh tahan sebab open book tapi kalau you pandai cari you dah biasa tengok textbook ni, memang you sekali imbas saja you dah boleh tahu dah jawapannya di mana. Okey. Saya nak tolong cari jawapan ni. Mana dia jawapan ni? Computer Foundation. Okey, ini alah, saya pun dah lupa dah ke mana benda ni. Okey, saya tak dapat jawapan question 1. Okey, question 1 yang mana? Yang 1A ke? Oh, 1A. Sebenarnya dalam slide pun ada. Jawapan tu dalam slide pun ada. Saya tak ingatlah kat mana, muka slide di mana saya petik benda tu. Tapi yang pastinya saya petik daripada textbook. Saya tak lari jauh Mana saya cari? Saya tolong cari. Ya. Siapa yang jumpa jawapan dia muka surat berapa? Tolong beritahu, tolong share. 3 part 1. Ya. Slide 12. Slide 12. Chapter 3 part 1. Oh, chapter 3. Okey. Saya pergi tengok kat chapter 3 kejap. Chapter 3 part 1. Slide nombor 12. Yes, sir. Ya, ulang balik. Saya tak dengar tadi. Chapter? Chapter 3 part 1. Oh, part 1. Chapter 3 part 1. Okey, slide nombor 12. Yes, sir. Ya. Okey. So, ini jawapan dia. Okey. Siapa yang tak jumpa jawapan tu, itu jawapan dia. Okey kan? So, bila you menjawab soalan ini, okey, janganlah awak copy bulat-bulat nota ni kalau boleh. Guna akal sikitlah kan. Okey, setidak-tidaknya janganlah yang grammar yang salah pun awak copy sekali dalam jawapan kalau boleh.
kan. Jadi kalau grammar yang salah tu jangan nampak sangat lah awak copy paste kan, copy tutur sebiji kan. Kalau boleh, bila menjawab soalan-soalan macam ini, awak gunakan intelijen awak lah kan. Okey, soalan ni dia kata apa Explain the risk of F1 when it try to read the disk 0 through BIOS. Okey, maknanya kita ada dua cara kan. Satu kita menggunakan kita punya software kita tu yang memang kita dah programkan supaya dia boleh akses kepada disk secara direct. Satu lagi memang kita gunakan BIOS interrupt. So BIOS interrupt ni basically dia ada limit kan. Dia tak boleh lebih daripada 4 gig ke tak silap saya. Kan? 4 gig ke 8 gig. Kat sini therefore they are doing the acquisition of the disk. You will not copy. Okey 8 gig kan? 8 gig. Dia boleh akses selebih-lebihnya sebanyak-banyaknya 8 gig saja. Selebih daripada itu dia tak boleh akses. Itu yang kalau BIOS lah. Di mana kalau kita guna interrupt 13H ni. Jadi you kupas lah you punya jawapan tu menggunakan poin-poin yang ada dalam nota ni. And then kalau you buat macam tu, confirm you punya soalan, you punya jawapan bahagian ini akan dapat A. Akan dinilai sebagai A lah. Okey. Kalau misal kata you copy bulat-bulat daripada nota ni, saya tak akan bagi A. Saya akan bagi A ke bawah lah. Sama ada paling tinggi pun mungkin A tolak. Macam itulah. Okey, ni saya nak beritahu awal-awal lah cara nak menjawab. Okey, soalan B. A forensic team arrived at a criminal scene. They found that a few computer desktops were running while others had been switched off. Explain the preservation techniques that are suitable for this scenario. Support your answer with reasons. Okey, siapa boleh tolong beritahu ini slide mana? Ini dekat nota mana jumpa ni? Bagi jawapan ini. Chapter 1 sir. Chapter 1 Okey, chapter 1 part berapa? Tak ada part sir. Chapter 1 Foundation of Digital Forensic. Okay. Chapter yang ini lebih kurang yang live analysis dengan dead analysis kan? Yes sir. Ni kan? Yes, sir. Okey. Jadi yang ini preservation technique, dia tanya apa ni sebenarnya? Kita tengok kat sini dia kata this will explain the preservation techniques that are suitable for this scenario. Scenario ni apa scenario dia? Makna desktop tu tengah running kan, dia on. Dan sebahagian lagi dah pun switch off. So kalau dua keadaan tu, apa yang awak boleh lakukan? Satu, yang masih switch on tu, kita boleh buat live analysis. Yang lain tu kena buat dead analysis. Okey? Kena huraikan macam itu. So dalam dead analysis tu, kalau dead analysis apa yang kena buat? Okey, kena pasang apa tu? Yang write blocker kan? Kena write blocker. Lepas tu yang live analysis tu awak kena ceritakan apa yang awak boleh tengok. Kemudian apa risiko dia? Apa risikonya untuk buat live analysis? Ada risiko kan? Kalau awak detailkan benda itu semua, confirm dapat A. Bahagian soalan itulah jawapan tu. Okay. So lagi next, apa lagi? When an acquisition tool is reading when an acquisition tool is reading data from a disk, it is capable of handling errors. The errors could be caused by a physical problem where the entire drive no longer works, or the errors could be in a limited number of sectors. Maknanya dia ada back sectors lah kan. Explain how these problems are handled by the tool. Okey, ini chapter berapa ni? 1C ni. Slide chapter berapa ni? Saya pun tak ingat sebab saya punya soalan ni saya ni soalan lama sebenarnya, saya edit saja. Okey, tapi lagi segi rough idea dia adalah you masih ingat kan dulu yang kita buat kalau kita jumpa dia punya bad sector, kita akan jumpa bad sector, so apa kita buat? Kita kena kekalkan the size of the disk
dengan image yang kita nak copy tu, dengan kepada image yang kita backup tu kan. So, apa kita boleh buat kalau misal kata ada bad sector, yang bahagian yang bad sector tu kita akan write 0 kepada kita punya image. Okey, itu satu cara dia. Yang kalau misal kata yang bad sector lah. Habis kalau misal kata kalau hard disk tu tak boleh jalan lagi, macam mana nak buat? Okey, kalau misal kata physical problem, sebenarnya ini saya sengaja aja nak soalan ni. Sebenarnya soalan ni out of scope sebenarnya, tapi saya sengaja aja sebab benda ni you boleh search dekat internet kan. Kalau ada physical problem, biasanya kita akan repair, dari segi physical problem tu. Kalau mungkin dia boleh repair lah. Kalau misal kata dia tak boleh repair, mungkin kita kena buat soldering ke apa ke, itu ada kemungkinan ni lah. Okey, kalau you explain, tapi ini markah pun tak banyak You tengok kalau misal kata benda yang you nak explain tu tidak sebegitu complicated ataupun tidaklah tidak sesusah mana, maka markahnya saya bagi sedikit. Begitu juga kalau misal kata benda-benda yang saya tanya tu mungkin saya tak ajar langsung dalam kelas, mungkin tak ada dalam textbook, begitu juga saya akan bagi weightage yang rendah. Selalunya begitulah, itu cara saya lah. Okay, so you jangan risaulah kalau misal kata awak nampak soalan tu mungkin tak pernah belajar lagi, awak tengok dekat ruang markah dia. Kalau misal kata markah dia sikit tu, maknanya saya tak expect pun you boleh menjawab dengan baik lah. Tapi jangan marah saya kalau soalan ni saya keluarkan dalam exam sebab you jangan rasa macam saya nak menyayang you all ke kerana saya tak pernah ajar tiba-tiba soalan. You jangan fikir macam tu sebab kadang-kadang sebab saya berfikiran positif sebab saya fikir tak semestinya you tak tahu kalau apa yang saya tak ajar. Itu saya punya pemikiran macam itu. Jadi kadang-kadang memang sengaja saya nak tengok lah. Tapi benda tu markah tak tinggi kan. Jadi jangan risaulah. Okey, soalan 2. Soalan 2 senang kan? Senang. Partition table you as a forensic investigator has been given a storage image. You dah dibagi image to investigate. After loading the image into a forensic tool, you found that there were only 3 partitions in the storage. Okay, dia ada 3 partition. Yang agak figure Q2 bracket A shows the logical partition that you have. Ini tak ada S ni, logical partition ada S. That you have drawn to get clearer picture of the storage or volume content. Okey, yang itu dia dah tunjuk kan, dah tunjuk diagram. Based on the diagram and figure Q2 bracket A, describe why you need to examine the partitions. Okey, yang ini soalan yang betul-betul subjektif. Rasanya dalam textbook pun tak berapa nak dijelaskan sangat. Yang ini you kena search dekat internet. Okey, nak bagi lagi detail dia punya jawapan. Sebab dia kata describe. Okey. In the rough idea, to answer this question, basically, saya pun dalam kelas dah tunjuk kat you yang betapa pentingnya kita tengok partition table dulu sebelum kita boleh tengok data lain dalam kita punya hard disk. Okey, sebabnya kita kena ingat kita punya file system apa-apa file pun dia akan terletak dalam partition tu. Okey, jadi kalau misal kata partition tu dah already corrupted, how come we want to analyze that file yang ada dalam partition tu. Okey, so maknanya lagi complicated, lagi payah. So for easier to us to analyze data yang ada dalam partition, kita tengok partition dulu. Ada berapa partition apa semua kan. Itu antara benda yang you boleh describe lah. Ada banyak lagi poin-poin dia lah. Sebab yang ini mungkin boleh tengok daripada internet, not just depend on the textbook semata-mata. Okay, soalan nombor 2 direct daripada textbook, tak ada masalah. Show the
figure Q2B shows the volume system that merge two partitions into one volume and then repartition it accordingly. So you ada dua hard disk, okay, and then you partition dia, and then you fikir you nak combinekan dia dalam bentuk satu volume. Benda tu boleh dibuat, okay. So apa soalan dia pula? Based on the diagram in figure Q2B, what scenario of a computer system applies the volume system above? Give the reason why should the computer system merge the volumes to become one volume and later repartitions it. Explain how to perform preservation phase for this volume system. Okay. Basically, okay, sekejap. Sorry saya ada right. Okay, basically saya belum ajar you all apa nama tu server rate apa semua belum ajar. Jadi bagi menjawab soalan kenapa nak kena merge tu mungkin you mungkin ada lost sikit lah. Tapi saya expect you boleh cari sendiri dekat internet. Walau bagaimanapun yang dia kata explain how to perform preservation phase for this volume system, you boleh jawab. Tak ada masalah. Walaupun saya belum ajar server lagi. Sebab bila kita nak buat preservation, biasanya kita akan cocok ataupun kita akan, sebab kita kan kita ambil hard disk kan daripada server kan, daripada server lagi pada mana kan. So bila kita balik, kita akan buat preservation tu dekat kita punya lab. So benda tu boleh dibuat lah maknanya kan. Tak ada masalah Oh ya, saya silap Okay, guys, you tolong lupakan soalan B ni sebab memang sepatutnya you kena belajar server dahulu, partition dalam server dulu. Jadi sepatutnya saya keluarkan soalan ini untuk semester yang berikut, half semester of the depan ni lah, bukannya dalam ni. So soalan dalam berbentuk macam ni tak mungkin keluar dalam midterm lah. So sorry sebab tolong abaikan 1B ni, soalan 2B ni sebab dia server. Okay. Okay, soalan 3 describe in what situation that a partition table considered as corrupt. Draw a diagram to clarify the situations. Okay. Yang ini siapa dapat? Ini chapter berapa ni? Masih lagi dalam partition. Kalau tak silap saya ini PC based partition ni. Okey, siapa ada jawab, siapa dapat ni? Ini slide yang mana ni? Tak ada jawapan. Tak sampai lagi sini sir. Tadi. Apa dia? Tak sempat jawab lagi yang ni sir. Oh, tak sempat jawab lagi. Okey, tak apa. Saya bagi rough idea lah. Yang ini sebenarnya describe in what situation that a partition table considered as corrupt. Yang ini biasanya you kena describekan apa ni keadaan macam mana benda tu dikira kita consider dia sebagai corrupt. Partition kita akan consider corrupt bila kita view benda tu dalam kita punya forensic tool, kita akan nampak partition tu overlap. Partition A, partition B dia akan overlap. So lepas itu you draw diagram. Okay. Dia overlap ni boleh berbentuk overlap sepenuhnya ataupun sebahagian-sebahagian dalam textbook ada dicerita, dalam slide saya ada diceritakan sepenuhnya. The logical partition volume address is relative to the start of the partition, while the logical disk volume address is relative to the start of the disk. Assume that one hard disk has two partitions. Okay, satu hard disk ada dua partition. The starting address of the first partition is 0, while the starting address of the second partition is 864. Yang ini sebenarnya ini physical address
kosong dengan 864 ni physical address. Ini dia beritahu address kosong ni pada partition yang pertama. Okey, address 864 ni pada partition yang kedua. Okey, pada partition kedua, yang ini ni dikira yang bermula dalam partition tu. Dalam partition address tu. Dari segi logical addressnya, pada physical address 864 ni dikira sebagai logical addressnya adalah kosong. Okey, logical address ni kosong. Okey, tengok soalan ni. What is the equivalent physical address of a logical volume partition address at 100 in the second partition? Senang aja jawapan dia. 100 campur 864, you akan dapat berapa? 964. That's the physical address of the address yang 100 tu pada physical dalam hard disk kan. Hard disk tu dia ada satu hard disk. Kemudian you partition kan dia jadi dua. Okey. Yang pertama dia punya logical address dia bermula dengan kosong di physical address yang ke kosong. Manakala physical address yang partition kedua dia bermula pada 864. Dan logical address dia of course dia akan bermula dengan kosong. So maknanya kau dapat physical address. So sekarang ni kalau misalnya kata 100 logical address, berapa pula dia punya physical address dia? So you just tambah je kan. Ini soalan ni tricky. Tapi kalau faham tak ada masalah, boleh jawab, dapat 5 markah. Discuss whether having multiple partitions in a computer will increase or decrease the performance. Yang ini kalau tak silap saya tak ada dalam nota, tapi you kena boleh search sendiri dalam internet, you Google lah sendiri. Benda ni penting untuk you all tahu sebagai pengetahuan am. As a computer scientist, ini sebenarnya sebahagian daripada pengetahuan am, bukan tak ada dalam forensic tool pun, tak ada dalam cerita dalam forensik pun sebenarnya. Just your general knowledge in computer science punya as a computer scientist. So you Google, kalau you Google dia ada dua argument. Satu dia argue, dia punya argument dia is based on your punya purpose. Depend on your purpose of your hard disk tu. Kadang-kadang kalau you partition banyak-banyak dia lebih baik. Kadang-kadang tak semestinya. Okey. Kalau you partition dia banyak-banyak, biasanya memang dia akan lagi segi capaian file ke dalam you punya partition mungkin menjadi lagi cepat. Tetapi kalau you buat macam itu, kadang-kadang certain software, contohnya katakan you nak install database system apa kan, mungkin dia orang kata naturally memang perlukan hard disk space yang besar lebar. So mau tak mau, you suka ke tak suka, you have to partition according to that your software application yang you nak pakai, you install. So dia memang ada debate. So you bila kita nak buat nak partitionkan kita punya hard disk ni, kita rely on what application we want to install in the computer. Biasanya bergantung keadaan macam itu. So dia punya jawapan dia adalah very subjective. So kalau saya menanda jawapan ini, saya akan kira as long as your answer is logic, you can get marks. So basically soalan 3C ni sebenarnya sepatutnya soalan sedekah untuk you all dapat markah. Okey, tapi kadang-kadang you all student kadang-kadang tak perasan benda tu. You rasa macam sini tak ada dalam kelas lah, tak ajar lah apa semua kan. Jadi you pun confused, you pun get panic and then you tak boleh jawab langsung. So rugi lah kan. Okey. So saya dah tunjuk cara-cara jawab. So hopefully minggu depan hari Selasa ada soalan yang lebih susah daripada ini. Saya warning awal-awal. Ada yang soalan sebab dia memerlukan sedikit analisis. Ada yang lebih senang daripada ini dan ada yang sederhana. Okey. Jadi
you all boleh bebas buka internet dan juga buka buku. Yang tak boleh, yang berdosanya di dalam bulan Ramadan ni, you share the answer among yourself lah, kan? You share jawapan antara you, itu boleh mengurangkan pahala puasa. Okay, saya warning awal-awal. Okay, bagi yang non-Muslim tu, kalau you tak puasa, kalau you share jawapan among you all, maka you merupakan seorang student yang very unethical. Okay, so you pilihlah nak hidup macam mana, kan? Sebab saya tak ada kuasa untuk melihat you all punya cara you all menjawab dan sebagainya. Jadi hanya yang saya harapkan adalah kejujuran masing-masing. Okey, kejujuran ni sangatlah penting untuk kita bina sahsiah kita. Okey, sebab di masa depan kalau kita berjawatan tinggi, kalau kita bukan seorang yang jujur dan yang ada tulus hati ni, kan, maka you punya integriti, kan, memegang jawatan tinggi-tinggi, tiba-tiba you punya integriti you korup dan sebagainya, then you pun faham sajalah, kan. Hopefully tidaklah menjadi penghuni Sungai Buloh. Agak-agak tak begitulah, kan. Kita minta janganlah. Ini kita sama-sama berlaku jujur terhadap diri kita, kerana dengan kejujuran itu sebenarnya akan menambahkan kematangan kita di masa akan datang. Okey. So saya rasa untuk hari ini saya habis di sini saja dulu. Ada apa-apa nak tanya? Boleh, kalau yang mana dia punya client tak apa clear, boleh tinggalkan message dekat chat. So saya boleh baca. So I give you around 5 minit lagi lah sebelum kita keluar. Ada apa-apa nak tanya? Sebelum saya lupa, kelas saya Khamis ni, you all still nak buat revision lagi ke, ataupun you nak fokus pada exam? Hello, boleh jawab tak untuk hari Khamis ni? Revision lah. Buat revision Kalau buat revision, nanti kita macam biasalah, pukul 11 kita akan buat revision. So saya akan sediakan soalan-soalan yang berkaitan, kan, kena kita bincang macam ni lah. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Okey. Tak ada, sir. Tak ada Okey, tak ada, kita leaving Okey, sebelum kita leaving, sekejap saya nak check attendance dulu, ada semua tak? Okey, ada 16. Good. Okey, saya download sekarang. Okey, ada siapa yang tak sempat scan tak tadi? Yang kecuali seorang tadi lah yang dia dah WhatsApp kat saya, kan? Ada tak? Depan ni nanti saya akan check. Okey, tak apa. So saya leaving Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you, sir. Waalaikumsalam, sir. Salam, sir.